Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wasallam. Tabaraka wa salama tasliman kasiran kasira amma ba'd. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila saliha wa qala innani minal muslimin. Tuan-tuan, bapa-bapa sekalian dan ibu-ibu sekalian, manusia ni satu keluarga, satu keluarga Allah. Allah tu Tuhan kita, dan tiada Tuhan melainkan Dia. Jadi Dia satu Tuhan, tiada Tuhan melainkan Dia. Dia cipta kita dan kita satu keluarga. Ini kita kena betul-betul percaya ni, jangan ragu-ragu. Seluruh manusia ni satu keluarga. Manusia pertama yang Allah cipta ialah Nabi Adam, dan bersamanya untuk temankan dia seorang isteri nama Hawa. Jadi lelaki ni mula-mula dicipta oleh Allah. Kemudian tengok Adam macam tak tenang aja. Bukan tak tenang lah, macam tak bahagia lah kan, duduk dalam syurga seorang. Jadi dijadikan wanita dari tulang rusuk dia, untuk menyejukkan mata hatinya, untuk menenangkannya. Jadi wanita ni isteri kepada lelaki untuk membantu dia, membantu dia. Jadi bukan untuk menjadi pesaing dia, tak. Ini apa yang berlaku, wanita nak jadi pesaing. Apa yang lelaki ada, dia pun ada juga, mau. Apa yang lelaki ni boleh buat, dia nak buat juga. Perempuan ni dijadikan pembantu. Bukan dia rendah daripada lelaki, tak. Dia bantu. Sebab setiap orang ni kena ada pembantu dia. Jadi wanita ni dijadikan pembantu. Kalau Allah nak jadikan wanita, tentu memula tu wanita lah. Dijadikan Adam daripada tulang rusuk wanita lah. Kerana wanita adalah ciptaan yang unggul lah. Jadi ciptaan Allah yang terunggul lelaki. Jadi kaum wanita janganlah mau jadi lelaki pula. Dan lelaki pula janganlah nak jadi perempuan. Kamu dah dijadikan lelaki, bersyukurlah. Janganlah cuba-cuba nak mengubah organ kamu yang mana menandakan kamu lelaki tu apa? Ada satu organ. Itu je lah. Kalau anak tu lahir, kita tengok tu dulu. Lelaki. Tengok flat aja, perempuan lah. Jadi yang jadi lelaki ni tak usahlah nak jadi perempuan. Usahalah nak jadi lelaki. Nak jadi lelaki, lebih lelaki. Ini tak. Dia ada sikit-sikit macam perempuan tu, kan? Kerana hormon mungkin tak sempurna hormon lelaki. Ada sikit-sikit.
hormon perempuan lebih, progesteron. Tu makan lagi tablet hormon perempuan, dah jadi lagi ya, lembut lagi kan, kulit licin lagi. Kemudian titik pun, titik dah lah besar sebelum tu, besar lagi, aduh, ponggong. Dah lepas tu lama-lama dah macam perempuan sangat, pergi operation, potong benda yang Allah bagi tanda lelaki tu. Lelaki adalah yang utama Allah cipta. Adam tu utama Allah cipta, lelaki. Dari tulang rusuk dia Allah bagi cipta wanita. Entah tu untuk bantu dia, penenang dia. Allah bagi kamu isteri untuk kamu bergembira lah. Perkataan dia lebih kurang bergembira atau merasa selesa lah. Itulah wanita. Jadi kalau dijadikan wanita, jadilah lebih wanita lagi. Kalau dijadikan lelaki, jadi lelaki lah. Kalau kurang, jadi tak salah ambil hormon-hormon tu. Kalau ada perasaan macam perempuan, ambil terapi. Terapi supaya kamu percaya kamu lelaki, bukan perempuan. Kalau kamu percaya kamu perempuan, jadi kamu berlagaklah macam perempuan. Jadi semua lelaki-lelaki yang berlagak macam perempuan, yang telah ambil pil-pil nak jadi perempuan bukan lelaki, ni dah jadi pondan lah dalam bahasa kita. Maknya atau pondan yang berlega banyak dekat bandar-bandar besar lah untuk menjual badan. Apa pekerjaan banyak kan pilih perniagaan jual badan kan. Ada yang maknya yang belum bendanya dipotong, ada yang dah dipotong, dah ada lubang pula macam perempuan. Ibu-ibu belanja untuk buat operation. Jadi ini semua perkara tak perlu dibuat lah. Allah dah jadi kita lelaki, semua syukur. Bukannya tak syukur. Orang yang menukar ni dia tak syukur tu. Kita kena faham bahawa Adam yang dijadikan oleh Allah, kemudian baru dari tulang rusuknya wanita. Wanita, kalau kamu dijadikan wanita, tak usah, memang tak boleh jadi lelaki. Sebab bawah tu tak ditukar kan? Tak ada siapa boleh letakkan, Maman doktor lah hari ni lah boleh letak benda lelaki tu ganti dia punya kat dia. Sebenarnya daripada lelaki tu yang lubang kencing dia tu, bila dia nak jadi dia nak operate, nak buang tu, jadi dia buang batang tu, tinggal penyalur tu yang mana ditekan ke bawah. Senang nak jadikan perempuan, tapi lepas nak jadi lelaki tak boleh. Sebab mana nak buat batang, siapa boleh cipta batang? Boleh? Tak boleh. Jadi yang perempuan pula yang nak jadi lelaki, dia pakai plastik ya, untuk memuaskan nafsu dia. Pakai plastik, benda lelaki tu jadi plastik, cocok-cocok kat dia. Jadi keburukan ni semua datang kerana kita iman tak ada. Semua keburukan ni jadi sebab iman tak ada. Kita mungkin orang yang mengucap kalimah, tapi kalimah tu tak ada dalam. Bila kalimah dia tak masuk dalam hati atau dalam kepercayaan, maka tak maulah bersyukur dengan apa yang Allah beri pada kita. Kita jadi orang tidak bersyukur. Masalah manusia ni ialah tidak bersyukur, menyebabkan dia jadi rosak, jadi orang yang engkar. Jadi kita tak bersyukur dengan apa yang Allah bagi. Allah bagi itu semua terbaik. Nah, cuba kita renung, fikir, bolehkah kita hidup kalau tak makan, tak minum? Tentu tak boleh. Siapa bagi makan? Siapa bagi air? Siapa bagi udara? Itu je kita renung je, tahu Allah. Itu pun tak cukup nak berterima kasih tu kan.
Tapi kita tak fikir langsung. Kita ingat ini macam mesti dapatnya. Makan mesti dapat, minum mesti dapat, udara mesti dapat, kan? Jadi kita sangat-sangat kurang bersyukur macam Yazid, kan? Tak bersyukur. Macam kamu semualah. Hampir semua manusia ni. Kalau satu orang buat baik kat kita kata terima kasih. Allah buat baik kat kita, bukan terima kasih, atas pada tu lah. Kita mau ikut perintah dia. Ikut perintah dia untuk apa? Bukan untuk baik Allah, bukan untuk kebaikan Allah, tak ada. Untuk kebaikan kita juga. Kita makan untuk kebaikan kita, bukan Allah. Allah bagi kita makanan, udara, Allah perlu. Mana Allah perlu? Kita lah. Allah bagi kita agama, kita lah yang perlu. Allah tak perlu agama. Jadi kita ni kurang atau hampir tak ada bersyukur. Sebab kita tak percaya Allah tu Tuhan kita, yang mencipta kita. Kita tak percaya. Tahu macam Yazid ni, dia tahu Samad ni, tahu, tapi percaya tak ada. Lagi-lagi saya cakap, percaya dan tahu benda yang sangat berbeza dan sangat lain. Satu yang tahu tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh Allah, dia orang masuk Islam, bukan orang beriman. Beriman ni makna percaya. Jadi kalau tahu, dia belum beriman sebab tak percaya. Baru tahu tiada Tuhan melainkan Allah. Pendi ni dia baru tahu aja. Tapi selama ni dia ingat, dia dah percaya. Bila dia mengucap, saya dah percaya. Jadi umum orang Islam, manusia seluruh dunia, dan orang yang dikatakan orang Islam seluruh dunia ni, orang yang tahu je tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad pesuruh Allah. Sebab itu tak heranlah mereka semua tak amal agama. Kenapa orang Islam hari ni tak amal agama? Oh, kita cakap dia ikut agama, dia ni nama je. Nama je lah. Tapi macam mana nak tukar nama Islam dengan betul punya Islam? Tak pernah ditanya. Lepas tu tak tahu apa jawapannya. Hanya orang Islam sekarang nama je. Yalah, kamu tahu nama, macam mana nak jadi betul? Ada kamu pernah fikir ke diri kamu tu nama juga? Yang kata orang Islam sekarang semua nama, keturunan, kamu pun sama. Yang cakap lah. Semuanya bukan ada percaya, kan? Kita hanya tahu aja tiada Tuhan melainkan Allah, Muhammad itu pesuruh. Tahu ni tak boleh buat kita jadi di sisi Allah sebagai orang beriman. Sebab itu orang Arab Badui, bila dia mengucap kalimah ni, dia kata kami telah beriman. Allah turun ayat bagi tahu Nabi, so bagi tahu dia. Bagi tahu dia, kamu jangan cakap, kata Allah, kamu beriman. Jangan cakap kamu beriman. Kerana kalimah yang kamu ucap tu belum sampai hati kamu. Belum sampai percaya kamu. Ini tak pernah ustaz mana-mana terang macam ini. Tak ada. Tak ada satu ustaz pun. Dan orang yang agamanya ikut ustaz, jadi ya. Hari ni orang agama semua ikut ustaz. Tok guru macam Yazid, dia tak faham Quran. Dia baca Quran tak faham. Quran pun tak ada siapa yang faham. Jadi dia orang pun tak malas nak baca Quran, hanya baca lagu dia je lah. Tahu baca je lah. Faham tak ada, nak amal tak ada. Kita ikut sekarang ni agama ustaz. Ustaz pun tak faham. Jadi itu je lah agama yang diamal sekarang oleh orang Islam. Semua agama ustaz. Ikut ustaz. Ini ikut ustaz. Pergi sekolah agama dekat Johor tu, agama ustaz. Bukan agama Nabi Muhammad. Bukan agama Allah. Kalau agama Allah, Quran tu. Hari ni orang Islam semua tak ikut Quran. Tengok macam saya cakap ni tadi. Mana ada ustaz bagi tahu ni? Saya tak pernah dengar sekali.
Ada? Ada tak? Tak ada. Benda penting. Tak dapat nak kupas ya, kalau cakap. Jadi kita tak boleh kata kita ni orang Muslim ataupun orang beriman. Tapi hari ni kita semua anggap kita dah Muslim. Wa qala innani minal muslimin, yang Allah bagi tahu tu bukan untuk orang yang mengucap ni. Orang yang beriman, beramal soleh. Atau untuk beriman dan beramal soleh, kita kena buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Sebab itu ayat tu mula waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah. Percakapan siapa lebih baik daripada mereka mengajak manusia kepada Allah. Bila kita buat kerja ni, baru kita iman naik. Iman naik baru amal salih. Wa amila salihah, ke tahap yang tinggi. Dan bila kita ada iman yang kuat, amal salih, baru waqala innani minal muslimin. Itu tafsir dia. Tapi ayat ni tak faham. Baca pun ustaz-ustaz tak faham, jadi dia pun tak cakap lah benda ni. Mana ada ustaz baca ayat ni dan faham? Tak faham. Dia tahu hukum je, itu semayang, puasa, itu amal ni bagus, amal ni baik. Tak habis-habis kuliah itu je. Hari Isra' Mi'raj, ceramah lah. Hari Maulud, ceramah Nabi. Yang itu yang orang Islam nak dengar tu. Yang tak dengar, apa Islam dia? Dia Islam ikut-ikut aja. Orang Islam yang lainnya bukan agama Muhammad. Sebab agama Muhammad ni ikut Quran. Agama ustaz. Sebab itu dia penting. Woi ustaz, kita ikut ulama. Ulama warisatul anbiya. Kau main lagi meninggikan ulama lah. Warisatul anbiya. Betul lah, ayat tu betul. Tapi yang kamu ikut tu bukan ulama. Dia bukan ulama. Dia tak ada orang takut dengan Allah. Belajar agama je. Madrasah. Macam sekarang budak-budak menghafal Quran, lepas tu belajar alim. Ulama lah dipanggil. Mana dia faham Quran tu? Satu doktor cakap kat saya ada tafsir Quran. Dia kata siapa nak edit dia? Siapa yang nak pastikan itu betul? Saya kata tak ada orang. Tak ada orang yang boleh pastikan apa saya tulis ni betul. Sebab apa? Tak ada orang yang lebih tahu dengan izin Allah Quran ni daripada saya. Kenapa mereka tak tahu tentang Quran lebih daripada saya? Sebab iman dia tak ada. Bukan dia tak tahu belajar agama. Dia belajar agama. Saya tak belajar agama. Saya belajar optometri. Tapi kerana iman saya kuat, Allah bagi saya ilmu lah. Bila iman saya kuat, amal saya betul, Allah sayang saya. Kalau Allah sayang saya, Allah bagi saya faham. Sebab bila dia sayang saya, dia akan pimpin saya. Saya jadi orang yang dipimpin, rightly guided. Jadi bila dipimpin ni, dia ajar saya apa dia nak daripada Quran. Sebab itu saya baca tafsir Quran dalam bahasa Inggeris. Saya dapat faham dengan izin Allah dan saya tafsir daripada yang telah diterjemah. Dan Allah bagi saya alat untuk tahu itu betul tidak, terjemah itu betul tak, saya punya tafsir ni betul tak. Itu pula. Sebab itu Quran terdapat diselesaikan dengan izin Allah. Sebab saya ada alat dan saya ada ilham. Kalau saya tak ada alat nak tanya dia betul ke tidak, tak berani juga saya. Betul ke sebab ni? Jadi saya ada alat. Alat ni disuruh orang semua, saya tinggalkan, jangan gunakan. Bila saya tak nak tinggalkan, dia orang semua cabut lari. Dan apa dia yang cakap kat saya dah jadi musyrik. Kalimah saya telah batal. Dan saya telah mempersekutukan Allah. Macam-macam percakapan dia orang. Sampai ke hari ini saya ingat dia orang masih percaya. Kalau mereka tak tahulah, nanti saya Quran yang saya tafsir tu, dia kata ini semua syaitan bekerja. Dia jadi macam pengikut apa tu, Salman Rushdie. Mereka-mereka yang lari daripada saya, yang menuduh saya batal kalimah. Salah satunya adik Samad lah.
Saya ajak adik Samad tu ikut Ahmad Samad. Tak noh. Kalimah Ahmad Samad tu batal. Mana saya kafir lah. Kafir, musyrik, batal kalimah. Mana ada orang kat dunia dapat cubaan macam ni? Ada. Hadraji Maulana Inamul Hasan, Maulana Ilyas, Maulana Yusuf, ada. Bai Wahab, tak ada. Tapi saya punya cubaan tu tinggi. Kenapa tinggi? Kenapa cubaan dengan saya tinggi? Hello? Cubaan dengan saya tinggi sebab saya buat kerja betul. Kerja Nabi Muhammad SAW. Saya dakwah bukan Islam. Ajak orang Islam buat dakwah. Macam tu lah. Itulah kerja Nabi. Mereka tabligh tu, mereka tak buat kerja Nabi. Ajak orang Islam keluar 3 hari, 40 hari. Bayan. Tujuannya ajak orang keluar. Bila orang keluar, orang tu boleh semayang. Bukan Islam, belum lagi. Belum masa lagi. Mana kerja Nabi? Jadi sebab mereka tak buat kerja Nabi, mereka tak dapatlah dugaan macam dugaan diberi pada Nabi-Nabi. Kan? Semua, saya bukan nak rendahkan dia, tapi dia orang jadi hadraji. 3 hadraji. Hadraji Maulana Ilyas, Maulana Yusuf, Maulana Inamul Hasan. Tak ada dia orang dapat dugaan macam saya diduga lah. Dia orang ada juga dugaan. Saya diduga, diberitahu saya mengajar dia orang kalimah, dia orang bagi tahu saya kafir. Waduh. Batal kalimah saya. Sampai hari ni dia orang masih ingat lagi. Dalam 1 hari aja dia orang tinggalkan saya. Dari beratus ikut saya, lari, hilang. Sampai hari ni mereka tak jumpa saya lagi. Dan minta maaf saja. Bukan minta maaf ke Allah, minta maaf ke saya pun tak ada. Jadi macam mana dosa dia nak diampun? Minta maaf pun tak ada. Taubat macam mana Allah nak ampun dia orang? Mesti tak boleh lah. Sebab apa mereka tak mau minta ampun? Sampai ke hari ni mereka tak percaya apa mereka buat tu salah. Sebab itu tak minta ampun. Tak ada satu orang datang. Ada. Kenapa mereka tak datang minta ampun, minta maaf? Sebab mereka sampai ke hari ni percaya mereka betul. Saya ni salah. Saya ni kafir. Saya ni musyrik. Batal kalimah. So itu dia mereka tak minta maaf kat saya. Perkara tuduhan itu sangat berat. Sangat-sangat berat. Dan sangat dimurkai oleh Allah lah. Nabi Muhammad pun dipanggil oleh orang musyrik Mekah tu kafir juga. Kenapa dia panggil Nabi Muhammad kafir? Agama salah. Sebab dia kata agama dia betul. Macam itulah orang yang cakap saya kafir, saya tak ada hairan. Tapi bila saya diberi dugaan macam tu, saya lebih percaya bahawa kerja yang saya buat adalah kerja Nabi. Jadi saya tak kisahlah. Kamu tuduhlah saya, tak ada masalah. Tak ada saya rugi. Malah dengan dugaan tu saya punya iman meningkatlah ke tahap macam Nabi-Nabi. Kalau saya sabar. Kalau saya tak sabar, saya berhenti kerja ni, maka saya takkanlah capai tahap iman yang tinggi seperti sekarang. Untuk kita untuk kita dapat iman tinggi macam Nabi-Nabi, diduga. Kita tidak akan diduga macam Nabi-Nabi kalau tak buat kerja Nabi. Macam kamu semua tak buat kerja Nabi. Mana diduga? Kamu ikut aja. Kan? Ikut pun tak betul. Dan kamu pun takut diduga. Takut. Jadi bila kamu takut diduga, mana kamu tak maulah iman naik. Jadi kalau boleh, pelihara diri dari diduga. Untuk jangan diduga, jangan cakap kalimah. Dakwah jangan cakap kalimah. Jangan buat dakwah macam Nabi. Nanti dapat dugaan macam Nabi, saya tak tahan, terus flat. Itu pahaman sebahagian orang. Dia tak nak. Mereka yang tak mau diduga ni, maknanya mereka tak mau iman naik. Kamu ni, kata Allah,
bila kamu kata tiada Tuhan melainkan Allah, aku takkan biar kamu cakap tu, melainkan aku duga. Kenapa Allah cakap macam ni? Kerana Allah mahu kalimah yang kita cakap tu masuk dalam hati kita. Sebab itu Allah duga kita. Jadi kita tak mau korban, tak mau belanja harta sendiri, tak mau ni macam Rashidi, kan? Jadi tak mau susah lah. Kerana kita kata kita susah, Allah tak tolong saya, apa nak jadi? Saya kena tolong di sini, tak ada siapa nak tolong saya, Allah pun tak. Saya tak nak susah. Macam Yazid, saya tak mau. Yazid, dia mana nak susah? Dia tak mau diduga. Jadi bila kita buat kerja Nabi, kita taat perintah Allah, Allah duga kita. Dugaan tu adalah untuk naikkan iman kita, bukan untuk musnahkan kita, tidak. Jadi kata Allah, tidak akan aku biarkan mereka yang cakap La ilaha illallah ni, Muhammad Rasulullah, melainkan aku duga dia. Jadi kalau saya buat kerja Nabi, hari-hari cakap kalimah ni, tentulah saya kena duga. Untuk apa? Supaya kalimah tu masuk dalam hati. Kita nak macam Yazid, tak nak. Jadi siapa yang tak nak, makna dia tak nak iman dia kuat. Jadi iman dia takkan kuat lah, walaupun dia buat usaha. Sebab dia nak diduga, dia tak nak. Allah duga, dia tak nak. Dipilih untuk tidak diduga. Macam Andy, dia diduga, kamu saya terpindah duduk sini. Dia buat usaha ni kan, Allah duga dia. Tengok dia cinta bini dia tak, atau dia cinta Allah. Dia tak mau. Yazid, kamu cerai bini pun tak nak. Samad, kamu tinggalkan Melaka, dia duduk sini pun tak nak. Sufyan, kamu korban harta, buat tak nak. Semua tak nak. Rashidi pun tak nak apa yang saya suruh. Azri ada nak sikit, bini dia nak, bukan dia. Bini dia lebih kuat iman, iaitu bagi anak dia kat orang lain, kakak ipar dia, kakak dia juga, kakak ipar dia. Azri kata, bini saya selama je, saya susah. Jadi dugaan tu datang sebab kita buat kerja Nabi. Kita tak nak, mana iman boleh naik? Nah, jadi tak ada siapa yang buat kerja Nabi yang tak diduga. Macam Nabi-Nabi. Sebab itu Nabi-Nabi dipanggil orang gila. Kata Allah, hampir semua Nabi-Nabi, bagitahukan Nabi Muhammad, kamu jangan risau. Orang Nabi-Nabi dulu semua dipanggil gila, ataupun orang ahli sihir lah. Jadi seumpama dia macam jadi satu trend. Satu trend bahawa setiap kali Allah hantar Nabi kepada mana-mana kaum tu akan panggil Nabi tu gila atau ahli sihir. Tak ada siapa pun, melainkan semuanya umpama sudah jadi macam, sudah jadi satu, kata Allah, sudah jadi satu benda yang satu trend, ataupun sudah jadi satu habit kepada semua manusia ni. Bila Nabi datang, panggil dia gila atau ahli sihir. Jadi saya dapat tu, saya gembira lah bila dia orang panggil saya ahli sihir lah. Kira pakai alat tu kan, pakai alat ni ahli sihir lah, nujum, bomo. Saya sangat gembira lah, sebab saya dapat apa Nabi dapat. Sebab itu kamu tengok, saya dulu, Samad tak tengok, Yazid tengok, yang tinggal sini, Rashidi. Ada nampak tak saya goyang? Ada nampak saya goyang, sedih, menangis? Ada tak? Jawab. Jawab. Kenapa saya tak sedih? Sebab saya sebenarnya gembira. Saya berada di jalan betul. Saya dapat fitnah orang gila. Saya gembira sangat. Saya makin lagi
bersungguh buat kerja ni. Bukan saya nak berhenti. Lagi saya percaya. Sebab apa? Dengan izin Allah. Allah bagi saya faham, kalau kamu buat kerja Nabi, mesti dapat macam Nabi. Umpama lagu Melayu lah. Anwar Ibrahim saya cakap, kalau tak mau susah, jangan berjuang. ASM Salim nyanyi, jangan buat rumah di tepi pantai. Takut di lambung ombak. Kalau takut di lambung ombak, maknanya jangan buat kerja Nabi ni. Tak boleh kalau kita kata macam tu. Kalau tak mau susah. Kenapa? Kerana Allah perintah kita buat kerja Nabi ni. Kita boleh kata saya ada pilihan saya nak buat kerja ke tak nak. Saya ada pilihan. Tak ada. Allah bagi tahu, kul hazihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittabani. Maksud ayat, ini ayat pun ustaz-ustaz tak pernah baca. Kalau kamu ikut agama ustaz, memang tak ikut agama ustaz. Kalau agama Muhammad, Quran ikut. Agama ustaz jangan ikut Quran, ikut ceramah ustaz. Dengar ceramah ustaz mana ikut, Quran jangan baca dan jangan faham. Kalau kamu nak faham Quran, baca tafsir saya. Boleh dapat dari Amazon.com, Google Play. Kamu baca bahasa Inggeris. Jadi dalam ini bagi tahu, katakanlah wahai Muhammad, inilah jalanku atau inilah kerjaku, mengajak manusia kepada Allah dengan basirah. Basirah mana? Dengan yakin tentang apa yang ku cakap ni, yang ku ajak ni benar. Al-basiratin. Inilah kerjaku, ana wa manit tabani, yang ikut aku. Tengok. Ayat ni tak ada ayat susah nak fahamnya. Kalau kamu semua yang dengar ceramah saya ni bilang, takut aku kena duga, tak mau, tak boleh. Kita tak ada pilihan. Kalau kita mau dekat dengan Allah dan mau jadi kekasih Allah, mau jadi orang beriman, beramal saleh, kita tak boleh memilih jalan tak nak buat. Sebab dia perintah Allah. Allah beritahu mereka. Kul beritahu seluruh manusia bahawa inilah kerja aku, jalan aku, gaya hidup aku, mengajak manusia kepada Allah ala basiratin, dengan jelas, dengan iman, yakin. Ana wa manit tabani. Sufyan dia tak mau buat tu. Sufyan dia diberitahu berpuluh-puluh kali berbuih, dia tak mau masuk. Dia tak percaya. Bila kita tak taat, macam mana nak percaya? Maka kalau kita taat, kita diduga. Bila diduga, Allah buat kalimah tu masuk dah nanti. Makin kuat kalimah tu masuk, makin kita percayalah kita, inilah kerja kita. Kalau kita tak nak buat, dia tak boleh masuk kalimah tu. Bila kalimah tak masuk, tak boleh percaya. Kita tak percaya kerja ni kerja kita. Sebab kalimah tu hanya kat mulut. Bila kat mulut, kita tak percaya dengan apa Allah cakap dalam Quran ni. Apa yang Allah kata tu, walaupun kita hafal Quran, tapi kita tidak akan ambil pelajaran dari Quran. Kita akan tidak ambil iktibar daripada Quran, daripada kisah-kisah dalam Quran. Semua kita ambil. Kita hanya baca dan hafal Quran. Kata Allah SWT, aku jadikan Quran ni mudah dihafal. Tapi manusia tak ambil iktibar daripada Quran. Tidak ambil iktibar dan pelajaran. Kenapa? Sebab mereka baca Quran dengan tidak menjadi orang takwa. Kerana dia baca Quran, dia tak jadi orang beriman, beramal soleh. Dia baca Quran dengan iman tak ada. Dia hafal Quran dengan iman tak ada atau lemah lah. Jadi dia hafal Quran, dia hantar bapa mak dia dan bapa dia mahu dia hafiz Quran supaya ikut hadis palsu, boleh selamat 10 ahli keluarga. Anak tu jadilah hafiz Quran, anak baik ikut bapa. Nanti ke akhirat baru tahu anak tak boleh bagi syafaat. Siapa yang bagi tahu kamu hafiz Quran boleh? Hadis saja, Quran tak ada. Itu sebab agama tu bukan agama Muhammad dan Allah. Sebab ikut ceramah ustaz. Ustaz ikutlah mana ceramah dia nak, dia ingat hadis tu sahih lah. Tapi kalau hadis tu tak tafsir Quran, Quran tak ada, mana hadis tu mesti palsu. Quran tak cakap
Ada pula hadis lebih pada Quran pula. Tak boleh. Ini alim hadis, hafil hadis, hafaz Quran, hafaz hadis buat apa? Hafal je tak mau. Kena ada iman kuat, baru boleh faham Quran, baru boleh tafsir Quran. Ini yang buat iman kuat tu tak dibuat. Apa dia nak buat iman kuat dalam ayat ni? Kena buat kerja mengajak manusia kepada Allah. Kerja mengajak manusia kepada Allah ni lah kerja Nabi. Kerja Nabi ni bukannya sunat, bukannya baik, fardu yang paling unggul sekali. Sebab itu saya bagi kalimah ni, kita buat kerja Nabi ni hari-hari cuti mati saja. Weh, takutlah. Ada satu ustaz, ada satu doktor beritahu, cuti mati, itu yang susah tu. Cuti mati saja. Tapi itulah kalimah yang perlu diingat selalu. Kamu setiap hari cakap diri kamu, cuti mati saja, cuti mati saja. Dan macam Rashidi pun dia belum cuti mati saja. Baru ni dia kata saya cuti mati saja. Baru ni Allah nak tunjuk kat saya, kat diri dia sakit, cuti kan. Mana belum masuk kepercayaan dia lah. Mau kat mulut bau. Bertahun dah dengar. Kan? Berapa hari kau cuti? 3 hari. 4 hari. 3 hari. Cuti juga. Dia mesti faham cuti mati saja. Maknanya kalau sakit boleh cuti? Tak boleh. Rashidi cuti, maknanya belum masuk dalam hati lagi. Berapa lama dia ikut saya? Berapa lama dia dengar kuliah cakap tu? Berapa lama dia dah cakap? Tapi sebab dia tak cakap selalu sebenarnya, dia dengar je. Tak cakap kat orang, tak dakwah kat orang. Kita mau cakap kat orang, cuti mati je share. Bila kita cakap banyak orang, kita pun nak cuti pun malu lah. Sikit dah 1,000 orang tahu dah. Cuti mati je, pasal dia cuti pula. Dah. Itulah pentingnya apa kamu dengar dari saya, sampaikan. Sebab itu Nabi bilang, apa kamu dengar, sampaikan. Supaya lama-lama kamu cakap, dia jadi apa kamu percaya. Bila dia jadi apa kamu percaya, baru kamu tak nak berhenti. Macam Rashidi, dia tahu, dia tak sampaikan. Dia tak sampaikan kat orang. Betul tak? Kerana itu tak percaya, baru ni berhenti. Bayangkan, dia action selama ni. Saya cuti mati saja. Cakap je. Saya dengar dulu pun dia cakap, saya tak lama tak ada berhenti. Yalah, Allah tak duga dia. Jadi Allah duga kita. Samad dulu dia patah kaki kan? Tapi dia duduk sini. Saya ingatkan dia, kalau dia duduk tempat lain, saya ingat dia tak buat juga. Dia pun cuti juga. Betul tak? Kalau duduk tempat lain, tak ada nak buatnya. Saya bagi tahu dia, so duduk doang dengan kursi roda dia. Nak turun ke bawah berat, nak bawa kursi roda, nak turun tangga ni, ulah tu duduk je doa. Jadi tuan yang mulia, ini kerja fardu paling ulung sekali. Mengucap kalimat dan selepas mengucap buat kerja, mengajak manusia kepada Allah. Ini kena dibuat oleh semua orang walau dia baru masuk Islam. Ada satu pakcik tak ada. Tak boleh supaya ucap kalimah kena dakwah, kena semayang lah. Ini semua pahaman dulu, pahaman salah, pahaman ustaz. Bukan pahaman Nabi, bukan pahaman Quran. Ini tak ikut Quran, ini ikut ustaz. Lepas mengucap semayang. Ini bukan agama Muhammad. Ini agama ustaz. Siapa ikut agama ustaz, dengan ustaz-ustaz masuk neraka. Saya nak cakap kamu. Kamu jangan ikut agama ustaz, ikut agama Muhammad. Ikut agama Muhammad kena ikut Quran. Tidak ikut agama ustaz. Kalau yang nak dengar ceramah ustaz lah, tak nak baca Quran, tak nak faham Quran, tak nak dengar ceramah, senang kan. Kalau silat-silat saya tidur lah. Lepas selama ustaz ada makan, ceramah sana konon kerana agama. Sangkaan aja kamu. Nanti kamu mati, kamu diberitahu kamu tak ada agama. Apa kamu nak buat? Nak balik dunia ni. Balik dunia ni tak boleh kalau kamu tak bertaubat sekarang.
Jangan ikut agama ustaz, jangan ikut agama bapak, nenek, moyang kamu. Agama Muhammad. Agama Muhammad mesti Quran. Tak ada Quran, bukan agama Muhammad. Bukan agama Allah. Dan kena buat gash. Hari-hari cuti mati saja. Kerja saja. Baru kamu dapat takwa. Bila kamu baca Quran, kamu dapat amal. Tidak, baca saja. Hafiz saja. Apa guna? Kata Allah, Quran ni mudah dihafal. Tapi siapa yang ambil pelajaran dari Quran? Tak ada. Kenapa? Sebab baca Quran saja, hafal Quran je, tapi iman tak ada. Takwa tak ada. Takwa tak ada sebab tak buat kerja yang fardu, yang ulung sekali, mengajak manusia kepada Allah sebagai kerja dia yang utama, lebih daripada semua kerja, yang dia tak boleh cuti melainkan mati. Okey.